Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Zulfahmi sebagai pensyarah bagi subjek tafsir tematik serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Eza Zulaika binti Daismat, nombor matrik I1730239. InsyaAllah hari ini kami akan bentang tajuk yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah SWT antara larangan serta suruhan menurut Al-Quran. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya. Allah juga mengurniakan dan menganugerahkan tubuh badan serta fizikal yang baik berbanding dengan makhluk lain. Tetapi sebahagian manusia tidak mensyukuri atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Mereka mengubah bahagian-bahagian tubuh badan serta fizikal dengan pelbagai cara bagi memperelokkan tubuh dan memuaskan hati mereka. Okay, antara cara manusia mengubah ciptaan Allah SWT adalah dengan melalui pembedahan dan sebagainya. Okay, definisi mengubah ciptaan Allah SWT ini menurut Kamus Dewan Bahasa, mengubah bererti menukar, manakala ciptaan bererti sesuatu yang dicipta. Okey, dalam bahasa Arab disebut sebagai takhir khalaqallah. Okey, maksud takhir dan khalaq ni yang boleh kita simpulkan di sini ialah apa jua perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak maupun pengubahan fizikal atau sebaliknya. Okey. Dalil dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 119. Okey, dalam ayat tersebut telah menyatakan agenda syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Okey, kerja yang dilakukannya, yakni syaitan, ialah menyuruh manusia mengubah ciptaan Allah SWT. Okey, apa yang dapat kita fahami di sini, orang yang mengubah ciptaan Allah SWT ini, mereka telah terpengaruh dengan bisikan syaitan dan mereka melakukan perbuatan yang haram. Okey, antara faktor-faktor yang mendorong mereka mengubah ciptaan Allah SWT ini antaranya ialah kurang dan tidak bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, serta iman yang lemah dan kurang didikan agama, dan terlalu mengikut hawa nafsu, serta dan terutama sekali ialah terlalu mengikut peredaran zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah binti Abdul Razak akan menjelaskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Okey, perbuatan mengubah ciptaan Allah Ta'ala ini boleh terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah perbuatan mengubah ciptaan yang sememangnya dilarang dan diharamkan Allah. Yang kedua, perbuatan mengubah ciptaan yang dibenarkan syarak, yakni yang telah menjadi keperluan kepada manusia. Berbalik kepada yang pertama, larangan mengubah ciptaan Allah ini adalah berdasarkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 119 yang bermaksud, dan pasti akan aku sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan, lalu mereka betul-betul memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, fala yughayyirunna khalaqallah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Di dalam ayat Allah telah menjelaskan bahawa perbuatan ini tak lain tak bukan didorong oleh bisikan syaitan. Bahkan berdasarkan ayat dapat kita fahami bahawa segala perubahan ataupun pada asalnya segala bentuk pembedahan yang mana membawa kepada perubahan tubuh badan manusia adalah dilarang dan diharamkan Allah jika perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan kecantikan, untuk menarik perhatian orang, bukannya kerana adanya pula perubatan yang dibenarkan syarak. Kita boleh lihat pada masa kini ramai manusia yang berpusing-pusing melakukan perubahan pada diri, sama ada melakukan perubahan jantina lelaki kepada perempuan dan sebaliknya, melakukan pembedahan kosmetik, memancungkan hidung, meniruskan dagu,
melakukan perubahan pada bentuk mata, mencukur bulu kening, suntik botok dan sebagainya dah yang dilakukan kerana apa? Tak lain tak bukan hanya kerana inginkan kecantikan, kerana belum merasa puas dengan apa yang Allah ciptakan. Tak kisah halal ke haram, boleh ke tidak, yang penting cantik, diri puas, orang tertarik. Tak begitu. Jelaslah bahawa segala perkara tersebut, segala perbuatan tersebut adalah haram kerana bukan sahaja mengubah fitrah asal kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, bahkan mempunyai unsur penipuan, menampilkan perkara yang tidak sebenar, perkara yang bukan asli, serta berlakunya pembaziran wang ke dalam perkara yang mungkar. Okey. Di sini saya nak datangkan satu isu di mana sebelum ini ramailah di antara kita yang terjebak dengan aplikasi FaceApp. Yang mana aplikasi ini boleh mengubah wajah kepada jantina berlainan ataupun mengubah wajah kepada tua dan muda, betul, ataupun mengubah wajah tua kepada muda dan sebaliknya lah. Persoalannya, apakah hukumnya? Bolehkah kita menggunakannya dan menyebarkan gambar tersebut di media sosial? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farisha binti Mahmud, nombor matrik I1730238. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan pengubahan yang dibenarkan menurut syarak. Pengubahan ini bertujuan untuk memberi manfaat dan juga untuk membawa kebaikan terhadap seseorang itu. Contohnya, melalui pembedahan pembuangan sambing yang mana terjadi kepada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Tujuan pembedahan ini adalah untuk menghilangkan kecacatan yang berlaku terhadap anggota badannya disebabkan oleh kemalangan, penyakit ataupun kecacatan anggota badan sejak lahir. Oleh itu, pembedahan ini boleh dilakukan dan dibenarkan oleh syarak untuk memperbaiki kecacatan pada anggota badan itu. Tetapi kita juga perlu tahu pembedahan ini jika tidak mempunyai tujuan yang betul ataupun tujuan yang tidak baik, seperti dia ingin melakukan pembedahan untuk kecantikan seperti pembedahan plastik untuk mancungkan hidung ataupun sebagainya, adalah tidak dibenarkan sama sekali oleh syarak dan hukumnya adalah haram. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28 yang bermaksud Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Ayat ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang digariskan oleh syarak, iaitu dalam konsep memudahkan sesuatu. Sebenarnya cantik itu hanyalah subjektif sahaja. Kecantikan seseorang itu bukan terletak pada paras rupanya, tetapi terletak pada akhlak mereka. Okey, antara langkah-langkah bagi mencegah atau menghindari daripada perbuatan mengubah ciptaan Allah ini, yang pertama, sentiasa bersyukur dan yakin dengan kesempurnaan kejadian Allah. Dan yang kedua, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan di samping itu belajar mendalami ilmu agama dan rajin bertanya atau membuat rujukan dengan para ilmuwan atau ulama tentang perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Okey, kesimpulannya di sini, perbuatan ini amatlah dilarang di dalam agama Islam dan hukumnya amatlah berat, iaitu Allah melaknat bagi sesiapa yang mengubah ciptaannya. Untuk kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah menjauhi perkara mungkar ini. Akhir kata, semoga Allah SWT mengurniakan kita kekuatan dan kesungguhan dalam meninggalkan perbuatan yang ditegah oleh agama Islam ini. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.